Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan serta para pendengar sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk mengupas satu topik yang sangat mendalam dan kritis dalam tradisi pemikiran Islam, iaitu kedudukan akal dan wahyu dalam epistemologi Islam, dengan memfokuskan perbandingan antara manhaj Ahlus-Sunnah wal Jamaah dan rasionalisme Mu'tazilah. Sebagai permulaan, mari kita fahami apa itu epistemologi Islam. Secara ringkasnya, ia merupakan kajian tentang sumber, kaedah dan hakikat ilmu menurut perspektif Islam. Sejak awal sejarah pemikiran Islam, hubungan antara akal manusia, iaitu daya kognitif kita untuk berfikir, dan wahyu, iaitu kalamullah yang diturunkan kepada para nabi, dan ia telah menjadi subjek utama dalam perdebatan akidah, tafsir dan ilmu kalam. Manakala persoalan besarnya ialah sejauh mana akal mempunyai autoriti dalam urusan agama dan bagaimana ia harus diselaraskan dengan wahyu sebagai pentunjuk muktamad. Sebab itulah, dalam membincangkan topik ini sangat penting dalam landscape akidah dan falsafah Islam, dan cara sesebuah aliran menyelaraskan akal dan wahyu akan mengubah keseluruhan cara mereka memahami sifat-sifat Tuhan, batasan moral manusia, dan bagaimana tanggungjawab agama atau taklif itu bermula. Dengan kegagalan meletakkan formula yang betul, boleh menyebabkan pemikiran umat tergelincir sama ada ke arah rasionalisme ekstrim yang menundukkan agama bawah logik manusia, ataupun literalisme yang membunuh fungsi akal. Oleh sebab itu, untuk menyelami bagaimana struktur asas ilmu ini terbina dalam Islam, saya akan menyerahkan kepada sahabat saya, Mudin, untuk memperjelaskan isu tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Hakim. Melanjutkan asas yang disebutkan tadi, kita perlu faham bahawa konsep sumber ilmu dalam Islam amatlah berbeza dengan peradaban Barat. Jika Barat banyak bergantung kepada akal empirikal dan pengalaman material semata-mata, Islam menyepadukan wahyu, akal dan dimensi rohani secara harmoni. Dalam tradisi kita, sumber segala ilmu berakar umbi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Alim, Maha Mengetahui. Ilmu dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, value free, seperti acuan sekular, tetapi ia syarat dengan nilai ketuhanan, value laden. Allah menzahirkan tanda-tanda kebesaran dan ilmunya melalui 3 manifestasi utama dalam alam semesta, yang kita sebut sebagai Ramzul Wujud, simbol kewujudan Tuhan. Yang pertama sekali melalui penciptaan Al-Khalq, kejadian langit, bumi dan manusia yang membuktikan sifat Al-Khaliq dan Al-Qadir. Melalui keteraturan Al-Alam, Al-Nizam, sistem ekologi dan hukum sebab akibat yang sangat teratur. Melalui petunjuk dan fungsi makhluk Al-Hidayat wal Al-Taksir, contohnya matahari memberi cahaya dan manusia dianugerahkan akal untuk mengenal pencipta. Melihat kedudukan akal itu sendiri, Islam mengangkat akal sebagai alat yang sangat mulia untuk memahami, bukannya sumber yang berdiri sendiri. Akal membantu manusia mencerna 2 kategori ilmu. Yang pertama sekali ilmu syariah, iaitu ilmu langsung bersumberkan wahyu yang dibawa para nabi, yang merangkumi fardu ain seperti asas akidah dan ibadah, dan fardu kifayah seperti sains, perubatan dan ekonomi demi kelangsungan tamadun. Yang kedua iaitu ilmu bukan syariah, yang dinilai berdasarkan impak etikanya, sama ada ia mahmudah, terpuji kerana membawa kebaikan, ataupun mazmumah, dikeji kerana membawa kemudaratan seperti sihir. Seterusnya, bagaimana aliran utama ahli sunnah menyusun interaksi akal dan wahyu ini? Saya pasangkan giliran kepada Daniel untuk menghuraikannya. Terima kasih Saudara Amudin atas penjelasan yang diberikan. Baik, sekarang kita akan fahami apa itu manhaj aswaja. Manhaj aswaja atau disebut sebagai Ahlus-Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga tabi'in. 2 aliran utama teologi dalam aswaja, yang pertama adalah Asy'ariyah yang diasaskan oleh Abu Al-Hasan Asy'ari, dan yang kedua adalah Al-Maturidiyah yang diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua aliran tersebut menggunakan pendekatan wasatiyah.
Prinsip utama aswaja dalam hubungan akal dan wahyu iaitu al-aqlu al-sharih la yu'arid al-naqlu al-sahih, ialah akal yang waras tidak sekali bercanggah dengan nas wahyu yang sahih. Bagi aswaja, wahyu adalah sumber autoriti tertinggi dan kebenaran mutlak, manakala akal ni berfungsi sebagai satu instrumen untuk kita faham, tafsir dan juga mempertahankan kebenaran wahyu. Dalam hal mengenal Tuhan, aswaja menegaskan bahawa akal ni ialah satu alat untuk memerhatikan dalil kewujudan Allah melalui alam semesta. Tetapi akal mempunyai had dan wajib dipandu oleh wahyu. Akal tidak ada kuasa untuk menetapkan hukum agama dan tahu perkara yang gaib. Perbezaan aswaja pula dilihat apabila mereka menilai baik dan buruk, iaitu al-husnu wal-alqub, serta tanggungjawab moral, di mana aliran Asy'ariyah percaya bahawa nilai baik atau buruk sesuatu perbuatan hanya ditentukan oleh perintah dan larangan Allah dalam wahyu. Tanpa wahyu, akal tidak ada kuasa untuk menetapkan sebarang hukum. Dan seterusnya aliran Maturidiyah, di mana mereka mengambil jalan tengah, iaitu mereka bersetuju akal secara semula jadi boleh tahu keadilan itu baik dan kezaliman itu buruk. Namun tanggungjawab agama serta pembalasan dosa dan pahala tetap hanya bermula selepas wahyu sampai melalui utusan Rasul. Mengenai takdir ataupun perbuatan manusia dan keadilan Tuhan, aswaja menolak fahaman Jabariyah yang pasrah secara melampau dan menolak Mu'tazilah yang mendakwa manusia menciptakan takdir sendiri. Aswaja memperkenalkan satu konsep, iaitu konsep kasb, ataupun kita sebut sebagai konsep usaha, di mana Allah ialah pencipta segala sesuatu dan perbuatan manusia, namun manusia diberikan pilihan dan usaha, menjadikan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas pahala dan dosa mereka sendiri. Seterusnya, mari kita pula mendengar satu perspektif daripada aliran rasionalis klasik Mu'tazilah yang akan dihuraikan oleh saudara Muhaimin. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Daniel atas huraian komprehensif mengenai aswaja sebentar tadi. Sekarang kita beralih kepada aliran Mu'tazilah. Aliran ini awalnya muncul pada abad ke-8 Masihi di Basrah, Iraq, dan dipelopori oleh Asil bin Atta. Lahirnya mereka wujud bukti respons teologi terhadap isu-isu sosiopolitik semasa dan juga sebagai benteng intelektual bagi menangkis daya-daya luar seperti ateism dan majusi menggunakan hujah logik falsafah Yunani, khususnya logik Aristotle. Ciri paling utama Mu'tazilah ialah keutamaan mutlak mereka kepada akal. Bagi mereka, akal bukan sekadar penolong, tetapi instrumen utama yang mampu mengukur kebenaran dan menilai moral secara mandiri, malah jauh sebelum datangnya wahyu. Mereka melihat nilai-nilai baik dan nilai buruk sudah sedia ada secara semula jadi dalam setiap perbuatan. Maka wahyu bagi Mu'tazilah bertindak sebagai pengesah, yakni confirmation, dan memperincikan hukum-hukum umum yang sebenarnya telah digariskan oleh akal. Jadi pegangan teologi mereka dirangkumkan dalam 5 prinsip utama, yakni usul al-khamsah. Yang pertama, at-tauhid ataupun keesaan mutlak. Mereka menolak sebarang bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk dan menafikan kewujudan sifat-sifat Tuhan yang terpisah daripada zatnya demi mengelakkan syirik. Bagi mereka, Allah Maha mengetahui dengan zatnya, bukan dengan sifat ilmu. Yang kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Tuhan wajib melakukan apa yang terbaik untuk makhluk. Dari sini lahir prinsip qadariyah ataupun kehendak bebas, yakni hurriyah, yang mana manusia adalah pencipta bagi perbuatannya sendiri, ataupun istilah khalq al-af'al. Bagi mereka, jika Allah yang menciptakan kejahatan kemudian menghukum manusia, itu adalah tidak adil. Yang ketiga, al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Tuhan terikat secara moral untuk memberikan ganjaran kepada mereka yang taat dan menyiksa orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berdosa besar dan mati tanpa taubat tidak akan diampunkan secara otomatik. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak dikira mukmin dan tidak dikira kafir, tetapi berada di kedudukan ketiga, iaitu fasiq. Dan yang kelima, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, kewajipan aktif setiap muslim untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk menjaga integriti masyarakat. Jadi
Mari kita lihat rumusan daripada saudara Arfan mengenai perbandingan langsung antara kedua-dua pemikiran ini. Terima kasih saudara Muhaimin. Melalui penerangan Daniel dan Muhaimin tadi, kita boleh lihat terdapat perbezaan yang sangat jelas dalam jadual perbandingan teologi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah. Oleh itu saya akan bercakap tentang perbezaan antara kedua aliran ini. Yang pertama adalah cara mentafsir nas. Untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengutamakan kaedah literal, iaitu secara zahir selama ia tidak membawa kepada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Jika perlu, takwil dilakukan secara sangat berhati-hati berdasarkan kaedah bahasa Arab. Sebaliknya, Mu'tazilah menggunakan takwil secara meluas. Mereka menolak makna literal yang dianggap tidak logik atau boleh membawa kepada menyamakan sifat Tuhan dengan manusia. Yang kedua adalah konsep baik dan buruk, iaitu al-husn wa al-qub. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dan buruk itu ditentukan sepenuhnya oleh syarak atau wahyu. Sesuatu itu dianggap baik kerana Allah memerintahkannya dan buruk kerana Allah melarangnya. Akal tidak boleh menentukan hukum syarak secara sendiri. Namun bagi Mu'tazilah pula, baik dan buruk boleh ditentukan oleh akal mereka secara sendiri. Mereka berpendapat sesuatu itu secara zatnya sudah baik atau buruk, dan wahyu yang hanya datang untuk mengukuhkan pertimbangan akal tersebut. Yang ketiga adalah perbuatan manusia yang takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah pula mengambil jalan tengah, iaitu melalui konsep kasab atau usaha ataupun ikhtiar kita. Allah adalah pencipta segala perbuatan, namun manusia diberi pilihan atau ikhtiar untuk melakukannya. Oleh itu manusia layak menerima balasan. Berbeza pula dengan Mu'tazilah, mereka percaya bahawa manusia adalah pencipta bagi perbuatan mereka sendiri, iaitu khalq al-af'al. Ini bagi menjaga konsep keadilan Tuhan. Kerana bagi Mu'tazilah, jika Allah yang menciptakan kejahatan kemudian menghukum manusia, ia dianggap tidak adil. Seterusnya saya akan bercakap tentang persamaan antara kedua-dua ini. Walaupun mereka berbeza, tapi kedua-duanya mempunyai titik pertemuan yang penting. Yang pertama, kedua-dua aliran ini sepakat mentauhidkan Allah dan menolak syirik dan khurafat. Yang kedua adalah mengakui autoriti Al-Quran dan hadis mutawatir sebagai rujukan utama syariat. Dan yang ketiga adalah mereka beriman kepada kenabian sebagai pembawa risalah Tuhan yang maksum. Perbezaan mereka hanyalah lebih kepada sifat-sifat Tuhan sahaja dan tidak lebih daripada itu. Seterusnya saya bagi kepada orang seterusnya. Okey, baiklah, terima kasih kepada podcaster kita yang terhormat, iaitu saudara Arfan. Okey, baiklah. Ramai orang mengira perdebatan kalam klasik antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah ini hanyalah lipatan sejarah usang dalam kitab lama. Akan tetapi, hakikatnya, polemik sejauh mana akal boleh berfungsi di hadapan teks wahyu ialah isu yang masih hidup dan sentiasa berulang dalam bentuk yang berbeza hari ini. Pada konteks pendidikan Islam, formula teologi ini sangat relevan untuk mendepani ancaman sekularisasi ilmu yang bermaksud dakwah yang memisahkan urusan agama daripada sains dan kehidupan empirikal. Melalui manhaj aswaja, kita dididik bahawa Islam tidak memusuhi akal, kerana akal diletakkan pada posisi mulia sebagai adawatul fam, iaitu alat untuk memahami teks suci. Akal diibaratkan seperti mata yang sihat, manakala wahyu pula ialah cahaya. Sehebat manapun mata kita, ia tetap meraba-raba dalam kegelapan tanpa suluhan cahaya wahyu. Matlamatnya adalah melahirkan generasi yang cemerlang sains dan teknologi, tetapi mempunyai akidah yang utuh daripada jangkitan sekularisme. Hari ini, masyarakat kita sering terperangkap dalam dua perangkap pemikiran yang ekstrim, iaitu yang pertama, rasionalisme melampau, iaitu liberal, di mana mereka menghidupkan kembali roh ekstrim Mu'tazilah tanpa metodologi kukuh. Mereka berani menolak hadis sahih dan mentakwil nas sewenang-wenangnya semata-mata kerana tidak selari dengan logik atau acuan hak asasi barat. Okey, pemikiran yang kedua pula iaitu literalism sempit atau jumud.
di mana golongan yang menolak peranan akal secara total kerana terlalu fobia atau takut dengan golongan liberal. Mereka membaca nas secara zahir dan kaku, menyebabkan agama kelihatan jumut, anti kemajuan dan gagal menyelesaikan isu fik kontemporari. Dan di sinilah jalan tengah, iaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu wasatiyah, di mana tampil membina keseimbangan harmoni antara dalil dan akal. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyembah akal dan tidak juga membunuh akal. Sebagai langkah ke hadapan, kita perlu membina wacana akidah yang matang. Kita mesti merealisasikan ilmu kalam kontemporari untuk menangkis ideologi moden seperti atheism, nihilism dan saintism, iaitu kepercayaan melampau bahawa sains empirikal adalah penentu segala-galanya. Kita juga perlu membudayakan dialog sihat dari Dewan Kuliah ke platform digital serta membumikan bahasa akidah menerusi karya kreatif seperti e-book, video visual dan penulisan santai yang mana mudah difahami oleh masyarakat awam. Akhir kata, apabila berlaku sesuatu musibah atau maksiat yang tular di media sosial, gunakanlah akal yang dibimbing erat oleh wahyu dan disiplin ilmu seperti usul fiqh, ulum kalam, ulum Quran dan juga mustalah hadis. Jangan terjebak menyalahkan takdir secara pasif seperti gaya Jabariyah dan juga pula mempersoalkan keadilan Tuhan secara melampau menggunakan logik akal mutlak seperti gaya Mu'tazilah. Letakkanlah neraca wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai perisai pemikiran Islam. Okay, sekian sahaja podcast kami untuk kali ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan podcaster dan juga para pendengar. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.